Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pembentangan yang bertajuk Cabaran Kesinambungan Warisan Seni Bena Rumah Tradisional Melayu di Semenanjung Malaysia, solusi ke arah memartabatkan seni budaya warisan ketamadunan Melayu, daripada saya, Dr. Mashita Sulaiman, dan sahabat saya Muhammad Nazir Ahmad, untuk pembentangan di dalam IC Daim yang dianjurkan oleh Faculty of Leadership and Management, Universiti Sains Islam Malaysia. Ringkasan kepada pembentangan ini, kita akan lihat permasalahan kajian, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan kesimpulan. Kita melihat bahawa pelbagai reka bentuk seni bena moden pada hari ini tidak menggambarkan identiti nasional dan warisan bangsa yang boleh kita banggakan. Walaupun kita telah mencapai kemerdekaan dan selepas mencapai kemerdekaan, wajah seni bena tempatan yang sepatutnya lebih berkembang maju, malangnya pada hari ini sehingga kini ia masih lagi berada di takuk lama dan terus meniru idea mereka daripada luar negara. Oleh yang demikian, kita melihat terdapatnya beberapa cabaran yang terpaksa dihadapi dalam usaha mengekalkan warisan seni bena rumah tradisional Melayu disebabkan oleh arus pemodenan, urbanisasi dan pemikiran moden. Dan kita dapati pada hari ini implikasi kepada cabaran pengekalan warisan budaya ini, dan kita akan juga melihat bagaimana strategi yang praktikal yang perlu kita lakukan untuk merangka satu plan strategik yang lebih baik agar warisan ini terus dapat dikekalkan. Objektif utama kajian ini adalah untuk menganalisis cabaran kesinambungan pembinaan rumah tradisional Melayu di Malaysia, meneliti implikasi perubahan pemikiran dan arus pemodenan terhadap kesinambungan warisan seni bena rumah tradisional Melayu khususnya di Semenanjung Malaysia, dan menyarankan beberapa strategi bagi memelihara warisan seni bena rumah tradisional Melayu khususnya di dalam konteks di Malaysia, selain mengekalkan tradisi ini dalam bentuk plan tindakan yang lebih konkret. Kajian ini menggunakan kaedah metodologi kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan kajian penerokaan. Kaedah temu ramah telah dilakukan bersama pakar yang berkaitan dengan seni bena rumah tradisional, dan hasil daripada temu ramah ini, analisis kandungan juga telah dilakukan terhadap sumber data sekunder, analisis terhadap bahan-bahan seperti buku, artikel jurnal, dan kaedah kualitatif ini lebih holistik dan seringkali melibatkan pengumpulan data yang kaya. Dan berdasarkan kepada dapatan kajian, kita mendapati bahawa terdapat beberapa cabaran dalam meneruskan kesinambungan rumah tradisional Melayu di Semenanjung Malaysia. Pertama, cabaran dari segi penerusan warisan kearifan tempatan dalam pembinaan rumah tradisional Melayu. Pada hari ini, rumah-rumah yang bercirikan tradisional semakin berkurangan, dan ciri-ciri yang terkandung di dalamnya juga hampir tidak lagi dikenali oleh orang Melayu sendiri. Asas ilmu dalam pemilihan dan penentuan tapak kediaman khususnya tidak lagi dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat Melayu, dan apatah lagi adat-adat membina rumah secara kolektif, bermesyuarah, gotong royong dalam pelaksanaan mendirikan rumah juga telah diabaikan oleh generasi pada hari ini. Begitu juga dengan ciri-ciri reka bentuk tradisional tidak lagi dititik beratkan. Reka bentuk ukuran rumah moden pada hari ini dibina kebanyakannya lebih mengikut arus pemodenan semasa yang bercirikan kepada ciri yang lebih ringkas, minimal, dan ia bergantung
hanya kepada permintaan sahaja, termasuklah dari segi bahan hiasan dan sebagainya. Kita dapati terdapat sebenarnya beberapa faktor yang unik dalam pembinaan rumah tradisional yang gagal difahami oleh masyarakat moden pada hari ini. Pertama, dalam pembinaan rumah tradisional, faktor berkaitan dengan budaya. Contohnya, 3 corak penempatan rumah tradisional telah didirikan oleh masyarakat Melayu. Pertama, rumah darat, rumah air dan rumah gabungan. Rumah tradisional Melayu juga telah mengambil kira aspek iklim setempat di mana iklim panas lembap yang mempunyai peneduh yang cukup, dan rumah tradisional Melayu juga sangat peka terhadap pengudaraan yang mesra alam dan juga penggunaan bahan juga mesra alam. Ketinggian shieling juga telah diambil kira dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih ringan dan tidak memendapkan haba berbanding dengan kaedah mendirikan rumah moden pada hari ini. Dan dalam pembinaan rumah tradisional juga aspek yang berkaitan dengan pencahayaan semula jadi juga yang minimum, dan tepias hujan juga diambil kira selain daripada pembinaan veranda lebih terbuka supaya memastikan bahawa pengudaraan lebih baik ataupun pencahayaan lebih baik berlaku dalam rumah tradisional. Begitu juga dengan mendirikan cucur atap yang lebih memanjang, dan begitu juga dalam aspek-aspek seni ukir, susun atur struktur rumah, begitu juga dan fungsi rumah itu lebih terbuka dan mempunyai fungsi sosial yang tersendiri. Antara ciri-ciri unik rumah tradisional yang kurang difahami oleh generasi pada hari ini ialah dari segi pembinaan bumbung yang lebih tetap, dan bumbung itu juga menggunakan kaedah bumbung limas ataupun Belanda apabila datangnya pengaruh daripada luar, dan bentuknya juga sentiasa condong sesuai dengan iklim tropika panas hujan. Begitu juga dengan ruang serambi dan anjung rumah yang mengambil kira aspek sosial, di mana ruang anjung khas untuk lelaki untuk berehat, berbincang, dan wanita juga akan bersosial dalam rumah ibu ataupun di dalam rumah. Begitu juga dengan aspek keluar masuk, ruang keluar masuk pintu adalah untuk mengutamakan kesejahteraan antara, dan juga aspek sosial juga diambil kira selain daripada mengambil kira tingkap dan pengudaraan dalam rumah supaya rumah lebih sejuk. Dan faktor pelestarian alam, faktor tiang, lantai yang tinggi juga diambil kira selain daripada menitik beratkan nilai estetika seni ukir yang sangat tinggi nilainya yang tidak terdapat dalam ciri-ciri rumah moden. Begitu juga dengan penggunaan tangga yang berfungsi yang agak tinggi, yang berfungsi sebagai suatu struktur yang dibina untuk memudahkan keluar masuk penghuni. Dari cabaran lain dalam pembinaan rumah tradisional Melayu ialah dari segi kefahaman tentang peranan dan fungsi ruang rumah tradisional Melayu yang seringkali kurang difahami oleh generasi muda. Kalau kita lihat, aspek ini merupakan aspek yang paling kritikal dalam usaha mengekalkan seni bina rumah tradisional Melayu. Pada masa kini, reka bentuk rumah kediaman orang Melayu telah dipengaruhi oleh reka bentuk moden yang mengabaikan banyak faktor kesejahteraan dan sukar yang menimbulkan kesukaran dan juga ketidakselesaan kepada penghuni rumah. Dan yang ketiga ialah antara cabaran dalam mengekalkan seni bina rumah Melayu ialah dari segi
identiti yang sukar untuk diterapkan dalam seni bina Malaysia. Kalau kita lihat dalam seni bina rumah tradisional, wujudnya perbezaan dan perubahan yang sangat jelas kelihatan. Khususnya dalam landscape seni bina rumah tanah air pada hari ini dilihat gagal menonjolkan identiti tempatan meskipun ia disifatkan sebagai sangat unik kerana memiliki kepelbagaian bangsa dan budaya sehingga kita tidak arif tentang mewujudkan identiti. Dan rumah-rumah yang bercirikan tradisional semakin berkurangan. Ciri-ciri yang terkandung di dalamnya juga hampir tidak dikenali oleh masyarakat pada hari ini. Begitu juga dengan bahagian-bahagian tertentu, corak-corak ukiran dan juga aspek-aspek upacara ataupun bahan-bahan nama-nama dan kedudukan rumah tersebut yang tidak diambil kira dalam pembinaan rumah moden. Dan kalau kita lihat dari segi susun aturnya, struktur susun atur rumah moden dibuat dengan meletakkan bahagian dapur di bahagian hadapan, diikuti dengan bahagian ruang tamu dan bilik tidur di bahagian belakang. Dan selain itu, bangunan moden juga tidak mempunyai keselesaan hawa kepada penghuninya. Seringkali panas sehingga penghuninya terpaksa menggunakan penghawa dingin yang sebenarnya tidak mewujudkan ekosistem yang baik dari segi pengudaraan di dalam rumah. Dan identiti Melayu juga sukar untuk diterapkan dalam seni bina tempatan berikutan ketidakarifan generasi muda terhadap seni dan budaya bangsa. Dan hal ini menjadi semakin rumit kerana kebanyakan pemaju juga terdiri daripada golongan bukan Melayu selain daripada kos pembinaan seni bina rumah tradisional yang agak tinggi. Dan antara cabaran lain dalam pembinaan seni bina rumah tradisional Melayu ialah seni bina di Malaysia terlalu mengikut gaya tertentu, mengakibatkan rumah direka bentuk dengan mengabaikan faktor cuaca tempatan yang menyebabkan rumah sukar disesuaikan dengan iklim setempat. Contohnya, bila pembinaan rumah menggunakan konkrit tertentu, dia meningkatkan lagi risiko pertumbuhan kulat di dalam dan di luar rumah sekaligus mengakibatkan kualiti udara dalam kediaman juga terjejas akibat daripada banyaknya kulat dan memberi kesan yang buruk kepada tahap kesihatan penghuninya. Tambahan pula seni bina rumah moden mempunyai kelemahan dari segi susun atur yang tidak menjaga privasi penghuni, bahan binaan yang mempunyai kapasiti terma yang tinggi dan elemen-elemen pada fasad atau pembahagian hadapan luar bangunan yang tidak responsif kepada iklim. Ini yang kita dapati dalam pembinaan rumah moden dan begitu juga dengan aspek-aspek pengudaraan langsung iaitu cross ventilation dan pencahayaan semula jadi yang terdapat dalam rumah kediaman moden. Sebagaimana ciri-ciri ini sangat diambil berat dalam pembinaan rumah tradisional. Impak daripada modernisasi dan urbanisasi juga tidak dikesampingkan. Kalau kita lihat pada masa kini, kalau dulu elemen-elemen tradisi, contohnya dalam masyarakat Melayu, kebiasaannya mereka akan makan di atas lantai menggunakan tikar, tetapi bila wujudnya arus pemodenan dengan kebanyakan rumah moden menggunakan kerusi ataupun meja makan, maka adat ini makin terhakis. Dan umat Islam ataupun masyarakat Melayu juga telah keliru dengan bentuk bangunan seni bina yang sepatutnya mereka nikmati berikutan daripada keinginan ataupun minat yang tinggi untuk meniru cara ataupun ciri-ciri moden. Tambahan pula tukang-tukang yang mahir dalam pembinaan rumah tradisional semakin hari semakin hilang ataupun semakin pupus disebabkan oleh persaingan yang hebat
oleh unsur pemodenan, begitu juga dengan kematian tukang-tukang mahir. Impak daripada sekularisasi dan kekangan pengistilahan juga berlaku. Kebanyakan istilah seni bina rumah Melayu diletakkan ke atas pembinaan hanya kepada bangunan kayu sahaja. Jadi cara tak langsung boleh menimbulkan masalah, sedangkan konsep ini boleh diperluaskan. Rumah tradisional tidak lagi dipedulikan meskipun ia memiliki ciri-ciri yang sangat berbeza dengan kebanyakan rumah moden, termasuklah memiliki thermal comfort yang membolehkan pengaliran udara dan ciri-ciri kebudayaan, dan dari segi pengistilahan juga perlu diperluaskan supaya tidak dilihat elemen-elemen moden tidak boleh dimasukkan dalam pembinaan rumah tradisional yang bersifat hybrid nanti. Implikasi kepada pengabaian warisan budaya seni bina rumah tradisional Melayu di Malaysia mengakibatkan dua keadaan. Pertama, penghapusan warisan budaya seni bina tradisional dengan kepesatan binaan moden, dan terhakisnya warisan kearifan tempatan khususnya dalam pembinaan rumah tradisional. Jadi ada dicadangkan beberapa strategi penyelesaian ataupun sebagai suatu solusi dalam mengekalkan warisan rumah tradisional Melayu. Antaranya boleh dilakukan usaha untuk pemeliharaan warisan binaan rumah tradisional Melayu melalui badan-badan tertentu pihak berkuasa tempatan. Kalau dilihat dalam konteks Malaysia, Jawatan Kuasa Warisan Negara iaitu JWN dipertanggungjawabkan untuk meneruskan usaha bagi mengekalkan dan memelihara binaan Melayu melalui Akta Warisan Kebangsaan 2005. Dan antara tugas utama jawatan kuasa ini adalah usaha untuk memelihara warisan negara, termasuklah menjaga, memelihara serta membaik pulih bangunan tradisional. Dan ketika ini terdapat sejumlah 33 pakar dalam memelihara seni warisan ini yang berdaftar dan dilantik oleh Jawatan Kuasa Warisan Negara. Dan aspek yang kedua yang kita boleh lihat dalam mengekalkan warisan rumah tradisional Melayu ialah kita terapkan elemen kecintaan terhadap tradisi dalam kalangan generasi muda dengan kita gubal satu bentuk pengajian seni bina di universiti. Begitu juga dengan kerjasama Kementerian Pendidikan perlu juga melihat secara lebih serius tentang penerapan dan pengekalan identiti budaya Melayu dalam silibus-silibus pengajian yang sedia ada. Dan usaha untuk mewujudkan kerjasama di antara pihak muzium dan pusat pengajian tinggi juga boleh diadakan dengan mewujudkan model rumah tradisional. Ketika ini kalau kita lihat, usaha ini telah dimulakan oleh Muzium Warisan Melayu dengan kerjasama Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia yang telah pun memelihara 4 rumah tradisional dari 4 negeri berbeza bersama dengan sejarah latar belakang pembinaan rumah itu sendiri. Dan ini merupakan satu usaha yang sangat murni untuk mendekatkan masyarakat dengan tradisi seni bina rumah tradisional Melayu. Boleh juga diadakan beberapa kempen penerangan dan pendidikan melalui media massa, media sosial dan elektronik supaya elemen-elemen seni budaya ini dapat diterapkan kepada semua saluran media massa, sama ada elektronik maupun media cetak. Selain daripada itu, boleh juga disarankan untuk diadakan satu reka bentuk rumah moden yang boleh disesuaikan dengan ciri-ciri tradisional. Contohnya yang kita ambil di sini ialah ciri-ciri hybrid.
percampuran di antara elemen tradisional dan moden dalam satu rekaan yang sesuai dengan iklim, cuaca dan persekitaran Malaysia, serta bahan binaan yang lebih mesra alam. Selain itu, strategi yang boleh diusahakan juga ialah untuk menggabungkan dan mengekalkan kualiti ciri-ciri struktur binaan rumah asal tradisional Melayu di samping konsep pembinaan gaya moden semasa. Seperti contohnya, bahagian anjung, kita boleh menggunakan ciri-ciri adat tradisional Melayu dengan ukiran-ukiran menarik di samping juga telah menerapkan elemen-elemen moden dalam pembinaan tersebut. Sebagai kesimpulannya, kita lihat pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi dalam mengekalkan tradisi seni bina rumah tradisional Melayu telah dikemukakan dalam kajian ini. Walau bagaimanapun, perkembangan seni bina pada hari ini telah berubah seiring dengan modernisasi dan ini tidak bermakna kita perlu mengabaikan identiti tempatan. Sebaliknya, kita harus berani mencuba sesuatu yang baharu dengan mengekalkan akar budi bangsa Malaysia itu sendiri atau bangsa Melayu itu sendiri. Mengekalkan budaya bangsa tidak bermakna masyarakat Melayu akan jauh ketinggalan di belakang. Tidak salah untuk kita mengikut arus pemodenan serta mencipta rekaan baru. Tetapi janganlah sampai kita melupakan identiti dan asal-usul kita. Tidak dapat dinafikan bahawa negara menghadapi cabaran getir untuk memartabatkan warisan Melayu agar tidak hanyut ditelan zaman. Hal yang demikian disarankan bahawa perbanyakkan inisiatif baru yang dihasilkan daripada seni bina moden, terutamanya dalam menerapkan elemen-elemen tradisional dan moden dalam satu rekaan. Hakikatnya perancangan yang lebih jitu diperlukan bagi memastikan bahawa kita dapat terus mengekalkan identiti warisan budaya kita di samping tidak menghalang kita untuk meneroka satu bidang baru dalam seni bina yang memasukkan elemen moden dan elemen tradisional. Akhir kata, tidak ada warisan yang lebih besar yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita selain daripada mewujudkan warisan seni bina budaya kita yang lebih damai dan lebih harmoni dengan persekitaran yang seharusnya kita diami. Kita berhak menentukan masa depan kita dan kerana itu, kita lihat kata-kata daripada John Kennedy, jika seni bertujuan untuk memelihara akar dari budaya kita, masyarakat harus membiarkan seniman bebas mengikut visi mereka masing-masing ke mana pun hal itu ingin dibawa oleh mereka kerana yang penting kepada kita ialah penghargaan dan kedaulatan warisan bangsa yang tidak mungkin dapat dipelihara kecuali dengan usaha jitu daripada semua rakyat Malaysia. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.